بمحمد نبينا ورسولا. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم يسر أمورنا كلها فإنك يسير كل عسير عليك يسير. وصلى الله على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Ini tamhid pendahuluan bagi syikayah yang kedua. Syikayah yang kedua ayat 36. Itu mengutuk Allah Ta'ala terhadap golongan kafir. Dia tidak menerima Quran. Tapi sebagai pemula muqaddimah tamhid, dia ada ke ayat wa khalaqna lahum qurana. Itu kami adakan bagi mereka itu qurana. Asal qurana ni jamak dah qari, temai-temai rapat daripada jin, daripada syaitan, daripada manusia. Imam Qurtubi kata qurana ni bukan jin saja, manusia pun boleh jadi. Manusia yang telah dirasuk oleh jin, jadi hamba jin, dia juga boleh jadi qurana bagi seseorang yang tolak akidah tauhid fitrah. Jadi fazayyanu lahu, golongan qurana ini kerja mereka memperlihatkan kepada manusia-manusia itu indah amalan maksiat, indah akidah yang syirik. Ma baina aydihim wa ma khalfahum, segenap arah mereka, depan, belakang, kiri kanan, sehingga sampai tahap mati mereka dengan akidah ini. Jadi natijah seseorang yang ada qari, akhirnya dia akan mati kufur. Semoga Allah melindungi kita. Jadi orang yang berada dalam akidah syirik pun akan mati kufur. Begitu juga orang yang berada dalam amalan bid'ah pun dia akan mati kufur. Bid'ah ni dia tolak sunnah. Dia jadi murtad dengan sebab tolak sunnah. Sebab dia duduk umat sangat dengan bid'ah tu, apabila ditegur sampai tahap kebenaran sunnah ni pun dia tolak. Dia orang bid'ah dengan keadaan rasa salah lain. Dia tahu ni bid'ah buat juga, dia dosa, tapi dia ada keadaan yang dia akan tinggal sebab dia tahu salah. Satu lagi, amalan bid'ah yang tidak sabit pun daripada wahyu, dia buat mengatakan agama dengan keadaan begitu. Patut apabila diberitahu perkara sebenarnya sunnah yang sabit pada wahyu, dia tolak. Maka tolak wahyu itu dengan sebab sayang kepada bid'ah, kufur. Jadi bid'ah ni kadang-kadang satu orang akan mati murtad, mati yang tidak ada agama dalam kehidupan. Begitu juga akidah syirik. Seru selain pada Allah Ta'ala ni kalau campur aduk, juga akhirnya jadi seperti ini. Wa haqqa alaihimul qawlu, maka sabitlah kata mereka itu takdir. Fi dengan mana ma'ah, bersama umat-umat lain
yang qad khalat min qablihim, yang telah terdahulu sebelum mereka zaman ini, zaman orang Mekah ni, minal jinni wal ins, daripada golongan jin baik dan golongan manusia, bersama umat lain. Ataupun sini muqaddar mubah mahzuf fi jama'ati umami atau fi zumrati umami. Cuma fi dengan mana ma'ani daripada tafsir Qasim. Jadi sabitlah mereka itu mati dengan kufur, mengikut takdir bersama umat-umat yang telah mati dengan kufur yang terdahulu sebelum mereka ini daripada golongan jin atau manusia. Innahum kanu khasirin, sesungguhnya mereka itulah golongan yang betul-betul rugi sungguh. Pendahuluan bagi syaitan. Jadi syikayahnya ialah waqala alladziina kafaru. Kita baca dalam istilah, nak tahu ayat syikayah ni ada ayat yang berbunyi qala atau qala. Itu Allah Taala adakan ayat sebagai runutan terhadap sikap degil hamba. Quran di kalam Allah sepatutnya dengarlah. Nak terima tu kalau keluar. Kalam Allah ni kalam Allah Taala. Kalau kita boleh dengar kalam orang lain, kalam manusia, kalam saya, kalam isteri, kalam suami, kalam Allah tak kita dengar. Sedangkan kita ni hamba Allah. Kita bukan hamba suami, kita bukan hamba isteri, bukan hamba saya. Kita hamba Allah. Jadi kalau kalam orang lain kita sanggup dengar, dia dengar perlu dengan tawajuh. Surah bersalah kalau kita tidak dengar dengan tawajuh. Ini kalam Allah. Jadi sekokoknya manusia hamba Allah Ta'ala ni dengar dulu kalam Allah. Lepas tu maksud besar sebab dia kalam Allah. Tapi manusia ni apabila sampai tahap degil, dia sendiri tak saya dengar, dia larang orang dengar. Dia sendiri memang tak saya dengar apa, dia larang orang lain jangan dengar. Dia suruh bersalah kalau tak ayat pada orang jangan dengar. Dia suruh bersalah, dia sendiri rasa betul tak dengar Quran, dan dia bersalah tak larang orang dengar Quran, dia kena larang juga. Ini hamba ya tak begitu sekali tu. Allah SWT dalam Quran waqala alladziina kafaru, dan berkata orang kafir degil kerana dia berfaham akidah dia tu lebih betul lagi daripada akidah yang diberitahu oleh Quran. Dengan sebab tu dia degil. Dia kata macam mana? Dia kata pada guru dia ataupun orang lain, la tasma'u li hadzal Quran, kamu jangan dengar Quran ini, kerana isi Quran ini bercanggah dengan faham kita. Kalau dengar suara Quran saja, tak ada siapa dia marah. Orang kafir pun suka dengar lagu Quran ni. Nah, kita tak heranlah kalau ada orang kafir dia dengar Quran lagu ni boleh kata dia, sebab dia tak tu. Cuba kita ayat isi Quran, nah, barulah dia meletih. Isi hak ada dalam Quran yang dengar sedap bunyi ni, kalau kita beritahu tentang apa yang Allah Taala sebut dalam Quran yang merdu bahasa dan suara ni bercanggah dengan faham dia, baru dia lawan. Begitu juga Quran yang merdu ini apabila dibaca huraian dan terjemahan dia kepada orang yang memiliki akidah yang bertentangan, dia akan lawan. Jadi mereka kata la tasma'u li hadzal Quran, jangan duduk dengar Quran ini. Orang yang berkata begini, apabila dia dapati isi dalam Quran bercanggah dengan faham dia, itu syarat dia. Dia sendiri memang tak akan dengar apa, dia lari orang lagi dengar, takut jadi keharamah orang faham Quran. Lepas tu kalau pergi juga walghaw fihi, ganggulah majlis baca Quran. Walghaw ni buat bising, buat gagal. Dua terjemahan sini. Walghaw fihi, ganggulah majlis Quran yang dibaca oleh Muhammad, supaya orang tak akan dengar lagi suara Muhammad baca Quran dan yang menyampaikan Quran, orang dengar suara orang yang ganggu je, gagal. So lagi terjemahan walghaw fihi, ganggu dengan soal dia, dengan soalan-soalan. Soalan apa saja asal dia tak dapat meneruskan bacaan Quran. Soal ni dengan berdalil atau dengan adakah hujah-hujah yang kita bawa. Hujah-hujah sini dalam kitab tafsir kata jenis khurafat. Apa saja yang kita kira boleh membela fahaman kita suruh dia supaya dia lawan dengan Quran. Ini pun makna walghaw juga dalam tafsir.
Jadi jangan pergi dengar Quran. Lepas tu kalau pergi boleh, tapi pergi lawan dia, pergi suruh dengan hujah-hujah kita ni, atau pergi ganggu majlis dia. Tujuannya kedua-dua ini la'allakum taghlibu, mudah-mudahan kamu boleh mengalahkan suasana hingga orang tak akan dengar Quran, orang akan dengar perkataan kamu. Orang tak akan dengar Quran kerana majlis Quran tidak dapat disempurnakan. Allah Ta'ala sebut tentang sikap manusia apabila memiliki sifat kedegilan, memelihara pahaman yang menyalahi Al-Quran, sanggup buat begini. Allah kata dalam kemana. Jadi ini takhwif ukhrawi, falanudhiqanna alladhina kafaru 'adzaban syadida. Pasti kami akan merasakan mereka orang kafir seperti ini azaban syadida, azab yang sangat teruk. Pasti kami akan timpakan kepada orang-orang kafir degil seperti ini azab yang sangat teruk. Yang sangat teruk sini ialah azab yang tidak akan putus-putus. Qurtubi kata azab teruk mana azab yang tidak putus-putus, berterusan. Dan walanajziyannahum aswa'al ladzi kanu ya'malun, dan pasti kami akan balas di antara banyak-banyak dosa yang paling jahat sekali yang mereka pernah lakukan. Itu tafsir Khazin kata aswa'a yang paling jahat sekali dosa syirik. Tafsir Khazin kata aswa'a sini dengan mana dosa paling jahat, dosa paling teruk, dosa paling besar, iaitu dosa syirik. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa paling besar, sebesar-besar dosa ialah asyirku billah, akidah syirik kepada Allah. Zalika jazaa'u a'da'illah. Ya demikian, yakni jazaa'u a'da'illah, ya demikian balasan seperti itu pada musuh Allah Ta'ala, an-nar. Mana zalika, ya demikian azab syadid, dan juga balasan kepada dosa paling besar, jazaa'u a'da'illah, balasan yang setimpal untuk musuh Allah, golongan yang menentang Quran Allah, yakni an-nar, atau banyak. Jazak tu ialah an-nar, api neraka. Lahum fiha darul khuldi, bagi mereka dalam neraka tu darul khuldi, tempat berkekalan. Jazaan bima kanu, kami balas pada mereka suatu balasan, bima kanu bi ayatina yajhadun, dengan sebab mereka membantah, mengingkari ayat-ayat tauhid kami. Mereka tak sifatkan ayat tauhid kami, maka kami balas seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala beritahu keadaan mereka, ini tu pun takhwif ukhrawi lagi, keadaan mereka apabila dihumban dan neraka yang kekal. Apa jadi? Seperti mana kita baca ayat sebelum, surah sebelum, yang balas orang diri kan, dalam surah ni pun sama juga. Jadi pengikut minta pada Allah Ta'ala supaya bos ni ketua syirik dia, ketua tarekat syirik dia. Nah, wa qala alladhina kafaru, dan berkata orang kafir degil, dan orang kafir degil ni sini pengikut. Orang kafir degil yang jenis pengikut, dia nak bawa dia dihumban dalam neraka, dia nak suruh betul, rupanya salah. Sebab ilmu surah ni gini natijahnya. Ahli syurga dia tak ada ilmu surah, dia ada ilmu yakin, ilmu wahyu. Ilmu wahyu ni ilmu yakin ada. Ilmu surah ni ilmu ahli neraka, sebab dia dengar surah. Jadi dengan sebab dia dengar surah betul, dia ikut. Kalau dia mengaji Quran, dia hilang ilmu surah, jadi ilmu yakin. Jadi mereka-mereka kafir yang jenis pengikut, dalam kitab tafsir kata jenis pengikut, dia pergi dengan ilmu surah. Lalu dia kata Rabbana, wahai Tuhan kami, ini semua dalam neraka. Rabbana, wahai Tuhan kami, arinal ladzaini adallana, tunjuklah kepada kami dua golongan yang kedua-duanya telah menyesatkan kami, iaitu minal jin, jenis buat jin pun ada, wal ins, jenis manusia pun ada. Jenis jin pun ada, jenis manusia pun ada. Tunjuk wahai Allah. Tujuan apa? Naj'alhuma tahta aqdamina, supaya kami boleh jadikan dua golongan yang menyesat kami ini duduk bawah tapak kaki kami, biar kami nyik tak kapal lagi. Kalau gitu betapa teruk bahasa ku ajar sungguh.
kita usaha betul, rupanya fikah kita masuk neraka. Dia marah pada bosnya. Sebab ilmu surah ni baru sudah di akhirat. Sudah duduk oleh neraka, tak boleh tumbik dah. Tapi memang akan jadi gini. Nah, itulah golongan-golongan pengikut ni malam nak dia. Dia bawa dengan ilmu surah ni masuk neraka kekal. Orang yang suruh mengaji Quran supaya hilang ilmu surah, mengaji ilmu yakin, tak sih. Jadi Tuhan kata dah, tak sih pakai ilmu yakin Quran, pakai ilmu surah, lagu ni jadi. Sebab dalam tafsir ini pengikut. Biasa pengikut ni dia tidak banyak mengaji ya. Nah, dia kira tengok ke depan dia okey, dia pun okey juga. Tapi bila masuk neraka dia jadi. Suruh Tuhan tunjuk kepala-kepala pengak atau buah-buah dia, ketua-ketua dia, tarikat ni, supaya nak letak mereka berdua ni di bawah tapak kaki kami. Tujuannya liyakuna minal asfalin, supaya kedua-dua pemimpin kami yang jahat ni duduk di bahagian bawah kami. Biar kami duduk atas dia, biarlah nak atau biar duduk bawah kita. Pada muka dia. Dulu duduk atas kepala kita, ingat kita lagi. Lalu nak suruh duduk dalam neraka tapi duduk bawah kita. Tafsir dia boleh jadi bawah tapak kaki dia lah. Tapi soal lagi bawah neraka lebih bawah daripada kita. Dia naknya kalau sama-sama duduk dalam neraka, biar dia duduk bawah daripada kita. Biar teruk lagi. Jadi Allah Ta'ala adakan ayat seperti ini supaya semua orang yang baca Quran, orang yang dengar Quran beringat. Kalau pergi mengapakan ilmu surah, tidak ilmu Quran, dia boleh jadi gini. Satu bahaya yang sangat besar akan berlaku. Dan ini tafsir. Berbalik pada orang yang belajar Al-Quran dan dapat ilmu yakin, dia berita gembira. Dan ini tafsir, berita gembira. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Mereka yang mengatakan dengan lidah dan yakin dengan hati. Sebab qala ni kalau pada lidah tidak memberi makna apa-apa. Qala, qalu kalau pada lidah kita pun tahu Allah Taala terdi. Sini qala dengan makna yakin. Innal ladina qalu, sesungguhnya mereka yang berkata dengan penuh keyakinan Rabbuna Allah, yang memelihara, yang mencipta lagi memelihara kami hanya Allah Taala. Oleh kerana itulah kami seru dia. Kami beribadat hanya kepada dia. Kami seru dia untuk bantu ada pertolongan, untuk keperluan ada hajat, dan kami beribadat hanya kepada dia, dan kami melakukan taat di luar ibadat dalam segala adat kami dengan undang-undang dia. Masuk hadis Rabbuna ni dengan mana? Kami meyakini Allah lah yang memelihara kami. Dia yang memuliakan kami, dia yang sebenarnya akan menghinakan kami, memberi rezeki kepada kami, memberi kelapangan dan membuat kesepitan kepada kami. Oleh kerana itu kami suruh dia saja, kami beribadat hanya pada dia saja, dan kami ikut di luar ibadat dalam apa saja adat kami mengikut syariat dia. Semua kemudian tidak berkata begitu sekadar-kadar, waktu-waktu tidak. Semua istaqamu, kemudian tetap terus. Istaqamu tetap terus sampai mati. Istaqamu sampai mati. Dalam Qutubi ada kata untuk istaqamu ni Sayyidina Umar tafsir, Sayyidina Abu Bakar tafsir, Sayyidina Osman tafsir, Sayyidina Ali tafsir. Istaqamu pakat ayat berapa sikit sampai. Sayyidina Abu Bakar kata istaqamu maknanya lam yusyriku, mereka tidak syirik langsung. Mana hati mereka tidak bergantung langsung kepada selain pada Allah. Mereka hanya bergantung pada Allah. Ini pendapat Sayyidina Abu Bakar tetap istaqam. Lam yusyriku syai'an. Mereka tidak syirik langsung. Sayyidina Umar kata istaqamu maknanya mereka istiqamah, mana mereka tetap di atas satu cara Nabi saja. Tidak berpindah, tidak bertukar. Mereka hanya ikut satu cara saja. Itu cara Nabi. Sayyidina Osman kata istaqamu mana mereka buat amalan ikhlas kerana Allah saja. Istaqamu maknanya mereka tidak campur aduk amalan untuk kerana itu, kerana ini, bahkan kerana Allah saja. Akhlasu lillah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata
Mereka betul-betul menunaikan hukum-hukum Allah yang fardu, tidak tinggal asal. Kena dikata istiqamah makna segala hukum fardu daripada Allah tentang akidah baik atau tentang amalan baik, mereka jaga belaka hingga mati. Dan semua ni hingga mati lah. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun sambut mereka oleh para mereka. Riwayat kata sambut dia masa mati pun boleh jadi, sambut dia di akhirat esok pun boleh jadi. Mereka akan disambut oleh para mereka. Ada istiqbal, ada sambutan. Sebab orang mulia mati ni ada orang sambut. Orang kafir mati tak ada siapa nak bagi sambutan, tak ada siapa nak ucapan. Tapi orang yang baik mati walaupun dia susah di atas dunia, malaikat sambut. Dalam keadaan kita duduk atas dunia, Allah jadikan hikmah kita dunia atas dunia ni, orang yang duduk ikut kata Tuhan, Tuhan jadi malaikat baik dengan kita. Malaikat nak baik dengan kita. Kita nak dapat dengan Tuhan, tapi malaikat nak baik dengan kita. Dan baik semua. Orang yang jauh pada Allah, syirik pada Allah, malaikat memang tak syirik, tapi syaitan baik dengan dia. Ini hikmah Allah nak jadi kita. Apabila orang itu jauh saja daripada tauhid, syaitan pergi apa? Syaitan pergi apa? Dan kita akan jumpa ada satu ayat depan lagi. Dia jelas sekali apabila dia jauh pada Quran, Tuhan kata pergi syaitan gitu sekali dia. Orang yang rapat Quran, mereka dengan dia. Jadi ginilah berlaku di antara manusia yang duduk atas dunia. Kalau dia rapat dengan Quran, Tuhan akan mereka pergi rapat. Dia jauh dengan Quran, Tuhan akan syaitan pergi rapat. Jadi ikhtiar hamba ialah carilah perkara-perkara yang boleh melekat rapat. Dan cuba ikhtiar janganlah syaitan rapat. Itu kata. Dan dalam Quran sebut Quran ni sebagai alamat dan pengecambah. Dalam Quran sebut. Dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua majlis-majlis Nabi melekat rapat. Ataupun majlis-majlis yang bukan majlis Nabi, syaitan rapat. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik tempat di permukaan bumi masjid Allah, seburuk-buruk tempat di permukaan bumi pasar-pasar, dalam hadis sahih. Jadi bagi gitulah Nabi itu bagi. Orang yang datang ke masjid tentu sekali dalam masjid ni suasana-suasana yang boleh menghampirkan satu orang dengan Allah, maka mereka berkumpul sini. Orang yang pergi pasar, orang akan membesarkan selain pada Allah. Itu kaedah pasar, sebab makhluk sana. Maka syaitan lagi sini. Jadi telah menjadi sunnah Allah Ta'ala kepada sekalian hamba. Jadi malaikat apabila satu orang itu mati di atas akidah tauhid, kerana berdamping dengan perkara-perkara yang menguatkan tauhid dan akidah, Quran dan sunnah Nabi SAW, malaikat tolong sambut dia. Allah sebut tatanazzalu alaihimul malaika, akan sambut mereka itu oleh para malaikat dengan ucapan kepada yang datang ni, yang tak biasa mari akhirat ni. Orang bila tak biasa mari kan bimbang, datang sambut oleh para malaikat dengan berkata, Allah takhafu, tuan-tuan sekalian tak perlu takut. Tidak perlu lagi tuan-tuan takut untuk bertemu dengan keadaan di akhirat. Sebab keadaan di akhirat bagi tuan-tuan semua tiada lagi perlu ditakut. Dan dia kata juga wala tahzanu, dan tidak perlu lagi berduka cita tentang apa yang berlaku di dunia setelah tinggal. Jadi lah ni takut masa depan pun tak perlu, bimbang dan juga duka cita tinggal pun tak perlu. Hak sekarang lah ni naknya wa abshiru bil jannah, bergembiralah kamu semua tuan-tuan dengan dapat syurga. Bergembiralah kamu semua wahai tuan-tuan hak mari ni bil jannah dengan syurga. Syurga mana? Allati kuntum tu'adun, yang kamu diberi janji dapat. Dalam Quran tentangnya yang dijanjikan kamu oleh Allah Ta'ala melalui Quran ni. Kita baca Quran kan, syurga. Hak mu biasa dengar masa ngaji tafsir tu boleh tak? Sebab orang yang tak biasa dengar, orang yang tidak biasa tahu ni, tidak ada maksud ni. Iaitu allati kuntum tu'adun, yang kamu dijanji akan diberi syurga, yang mana janji itu ada dalam Quran, dapat. Ni syurga kepada kita. Jadi tak perlu bimbang,
Kita tidak perlu takut, bahkan ini masa-masa bergembira. Dan bergembira ini buat selama-lama. Sebab syurga yang kamu biasa dengar daripada Quran tu kan, boleh tak? Boleh tak? Lepas tu mereka beritahu lagi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami sebenarnya teman rapat kamu semasa dunia lagi. Di mana juga kamu pergi, kami duduk sekali. Kenapa? Karena kamu duduk dengan Quran, duduk dengan sunnah. Jadi kami situ, kami teman rapat dan kamilah mengilhamkan perkara-perkara baik dalam hati kamu. Seperti mana golongnya ia rapat dengan syaitan. Syaitanlah bisikkan dalam hati dia perkara buruk. Allah Maha Adil. Orang duduk dalam majlis mereka ilhamkan dalam hati orang itu perkara-perkara baik. Orang duduk dalam majlis syaitan, Allah jadikan syaitan bisik pada dia perkara-perkara buruk. Mula-mula buat maksiat ni, lepas tu lama nak maksiat salah lagi, lama-lama habis lagi maksiat ni boleh buat. Orang duduk dalam majlis malaikat, lama-lama ilham malaikat kepada orang itu buat benda ni. Mula-mula mengaji daurah tafsir, lepas tu mengaji daurah hadis, lepas tu seluruh dunia dia boleh sebab agama dengan sempurna. Satu demi satu dapat ilham daripada para malaikat. Allah Maha Adil. Jadi malaikat kata, kamilah sebenarnya awliya'ukum, teman-teman rapat kamu fil hayati dunia, semasa dunia dulu. Di mana majlis kamu pergi, kami berada sekali. Kamilah ilham kepada kamu buat tu buat ni, perkara-perkara yang bersesuaian dengan redha Allah. Dan wafil akhirah, dan di akhirat lanipo kami tak tinggal. Mati kami sambut ambil. Di pada masa apa kami duduk sekali, di kiri sirat duduk sekali, hingga ke syurga duduk sekali. Ya, jabat dunia ni siapa ke syurga, mereka tu sekali sama. Allah Ta'ala suruh dalam Quran, nak suruh kita faham, nak suruh hamba-hamba dia yang baca Quran ni faham betapa Allah Ta'ala dah jadikan golongan yang mendampingi Allah melalui kitab Quran dia ini. Dunia siapa ke syurga, mereka duduk sekali sama. Dan mereka itu kata lagi, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kamu dalam syurga nanti apa saja keinginan hati kamu. Dia dunia dulu keinginan itu memang banyak pun, tapi tak boleh sikit. Hak nak tu ya Allah. Nah, siap benar tengok nak apa. Kahwin tak apa boleh pak lah kalau nak apa. Pada hati. Mari awak tu begitu nak bawa ni kita boleh banyak ni ya. Nak apa? Memang dunia. Hazarul khawashi SKH. Setiap jutaan hasrat atau keinginan duduk dalam hati hamba. Dan niklis sekaligus nak belakang. Mana bohong niklis, banyak perkara-perkara yang terbit pada hati hamba bila tengok dunia ni nak saja. Tapi hak bolehnya sikit. Hak tak ketika saja boleh. Nah. Allah bahagian nak tu masya-Allah. Tapi Allah Ta'ala beritahu melalui malaikat dia ni, dalam syurga hak mana nak boleh lakukan. Sebab demo dulu semasa dunia terpaksa sabar. Walaupun nak pun cara ni haram, walaupun nak ni bertentangan dengan Tuhan, sabar. Banyak perkara kamu semua menahan daripada menyempurnakan kehendak demi kerana jaga hukum Tuhan. Maka sikit saja boleh, banyak sebenarnya hak tak boleh. Tapi di sini walakum fiha, dan bagi kamu di syurga ini tidak seperti dunia. Nah, ayatnya lagu tu tidak seperti dunia. Yakni ma tashtahi anfusukum, kamu akan dapat apa saja yang ada dalam keinginan hati kamu. Ma sini apa saja yang tashtahi, yang diingini oleh anfusukum, oleh hati kamu. Nah, dan walakum fiha ma tad'un, dan untuk kamu apa saja yang kamu minta dengan lidah kamu. Nah, hak nak dalam hati pun diberi, hak sebut dengan lidah pun diberi. Dua-dua jenis ni diberilah. Sebab apa? Nuzulan, layanan tetamu. Min ghafur, Allah yang maha mengampuni, lagi maha mengasihi. Sebut layanan tetamu syurga ni kenapa? Kerana kita pun juga nak pergi pahalnya hamba. Kita kalau makan biasa-biasa kita sama keluarga kita tidak kata makan memang sama. Tapi apabila tetamu kehormat mari, melenggu lah. Sembelih kambing, sembelih ayam rakuk. Yang mana biasa-biasa kita tawak lah lagu ni. Kerana ayam besar gini mau. Kerana tetamu mulia, kita terpaksa berhabisnya. Kadang buta kadang. Kerana nak layan tetamu. Lebih-lebih lagi kerana tetamunya kita sangat hormat. Lepas tu bukan sama-sama gini, tak mampu buat. Tapi kita buat habis-habisan nak supaya tetamu kita puas. Maka seperti mana kamu wahai hamba menjamu
menyediakan segala kemudahan untuk menyambut tetamu dan memberi makan tetamu supaya tetamu semua berpuas hati. Banyak benda kamu buat yang tidak seperti biasa-biasa, Allah Ta'ala akan layan kamu seperti tetamu. Dan tetamu Allah yang ada segala-galanya. Jadi sini Allah Ta'ala beritahu nuzulan min ghafurir rahim, sebagai layanan tetamu Allah yang maha mengampuni lagi maha mengasihi. Jadi apabila kamu tengok berbeza satu orang lain tetamu dia begitu hebat sekali persiapan dan persediaan, begitu juga Allah Ta'ala lebih-lebih lagi kerana dia tu Allah. Adapun ayat wa man ahsanu qawlan ni ada hubung kait dengan syikayah yang kedua. Ada hubung kait dengan syikayah kedua. Dan juga takmil bagi innal ladina qalu rabbuna Allah. Yani innal ladina qalu rabbuna Allah, di satu sudut dia menyempurnakan diri dia dengan sesempurna mungkin. Dan wa man ahsanu qawlan ni dia cuba usaha menyempurnakan juga orang lain. Bukan sekadar dia. Jadi ini dituju khas pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan untuk diri dia saja, bahkan Nabi untuk umat dia. Satu lagi hubung kait dengan syikayah. Syikayah tadi orang kafir kata la tasma'u li hadzal Quran. Kamu jangan duduk dengar Quran. Kalau kamu pergi juga pun kamu ganggu majlis Quran supaya orang tak dengar Quran. Tapi orang mukmin dia kena buat lawan pada tu. Orang yang tidak ada dalam diri dia Quran, tentu sekali ajaran dan kehidupan dia yang berasas bukan Quran, maka kita tahan sendirilah. Dengan perkataan yang tidak senonohnya, dengan tingkah laku yang tidak ada adabnya, ini memang berlaku kerana Quran ada dalam diri. Kita nak harap lebih tak boleh. Jadi orang yang ganggu, orang yang mengajar Quran ni biasanya orang itu sangat jahil lah, sangat gersang agama dalam diri dia. Maka orang gersang agama ni hak ada pada dia tabiat-tabiat yang buruk, ucapan dan kata yang buruk. Jadi Allah Ta'ala ajar untuk menghadapi golongan yang gersang agama dan melawan agama dengan cara-cara yang sangat menyalahi kemanusiaan kadang-kadang. Tapi nak lawan dia jangan buat cara. Orang yang tak ada Quran dia ada cara dia. Orang yang ada Quran dia ada cara dia. Janganlah pula kamu apabila orang yang tidak ada Quran ni tunjuk sikap dia menentang Al-Quran dengan cara dia, kamu pun ambil cara dia lawan dia. Itu tak betul. Kamu kena ambil cara Al-Quran untuk menghadapi golongan seperti ini. Kamu kena ambil cara Al-Quran. Dan cara Al-Quran ditunjuk oleh Nabi SAW. Dalam tafsir kata tidak ada contoh dan cara yang lebih baik, lebih apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam menghadapi keadaan seperti ini. Kerana dia ayat ini turun untuk dia, untuk baginda. Jadi kita sebagai umat nak tengok cara hidup dia. Lagu mana cara Nabi lakon demoni ni, kita tengok dan kita cuba terapkan cara-cara ini dalam kehidupan kita. Nah. Jadi Allah Ta'ala beritahu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah lebih elok, lebih bagus ucapan lebih daripada seseorang mengajak satu orang lain untuk mentauhidkan Allah. Ucapan siapakah lebih baik lebih daripada ucapan seseorang untuk mengajak orang lain kepada mentauhidkan Allah. Cuma sini kita kata orang lain itu atas dasar takwil mudah. Sebab Allah Ta'ala tak sebut maf'ul sini. Dia sebut fa'il saja. Yani wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Siapakah lebih elok ucapan, perkataan lebih daripada satu orang yang mengajak kepada Allah, kepada mentauhidkan Allah. Siapa yang diajak tak diberitahu, dikekalkan dengan keadaan umum. Kerana apa? Kerana semua manusia dan jin mana berhak dengar Al-Quran dan berhak diajak kepada mentauhidkan Allah. Jadi tak diberitahu maf'ul atas dasar ta'mim dan tak diberitahu maf'ul atas dasar ma'ruf. Tidak diberitahu siapa yang perlu diajak kerana umum semua kena ajak belakang. Kerana telah jadi gitu. Kerana untuk mengumumkan maf'ul tu, maka tak perlu beritahu. Nak beritahu kelebihannya, orang yang diberi taufik mengajak pada mentauhidkan Allah ni memang perkataan dia terbaik. Yang lain-lain tu bawa pada dia belakang. Dan siapa yang mengajak tak perlu beritahu kerana umum dah. Jadi tak diberitahu maf'ul atas dasar ta'mim, atas dasar ma'ruf.
Jadi sudah dikenali orang yang diajak bertauhid itu semua orang. Man da'a ila Allah, man da'a ila tauhidillah, dan wa amila salihan, dan dia sendiri melakukan amal soleh. Dan dia sendiri melakukan amal soleh, dan soleh ini bermakna menepati sunnah. Dan wa qala innani minal muslimin. Dan sifat dia adalah taat. Dan sifat dia adalah taat. Minal muslimin ini lafaz memberi makna keadaan hidup dia bukan sekali-sekala. Keadaan hidup dia ni bukan sekali-sekala. Beginilah tabiat dan sifat dia. Serah diri kepada Allah, baik di segi akidahnya, baik di segi amalannya. Minal muslimin, daripada golongan yang berserah diri pada Allah, bukan sekali-sekala. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata semuanya saya juga daripada golongan yang 100% sampai akhir serah diri pada Allah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, bertemulah orang yang menyampaikan Al-Quran, yang mentadbirkan Al-Quran, dan yang menentang Al-Quran. Allah Ta'ala beritahu kaedah, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak akan sama baik dan tidak akan sama dengan buruk. Qurtubi kata baik sini adalah lembut. Lembut cara Nabi. Nabi cara dia ada lembut, ada tegas. Bukan lembut sama, bukan tegas sama. Jadi nak tahu cara lembut baik ni, semua cara Nabi dah. Lembut cara Nabi. Jadi tidak akan sama lembut dan baik dan kasar serta buruk. Apabila tidak sama, maka apabila buruk berlaku, kita kena lawan dengan baik. Itu kat dia. Buruk dengan buruk tak boleh. Mana kalau mereka nyalakan api, ahli kita tak boleh nyalakan api. Sebab api ni kalau api dia jangan sama-sama jahat. Jadi apabila dia nyalakan api, kita kena simbol dengan air. Itu kaedah dia. Mari api, mau pergi. Jadi apabila mereka buat mari sayyi'ah, kita kena sediakan hasanah. Itu kaedah dia. Maka idfa' billati hi ahsan. Idfa' as-sayyi'ah. Maka tolaklah sayyi'ah, keburukan, kekasaran itu, billati hi ahsan, dengan cara yang terbaik untuk dia tolak. Cara lagu mana? Pilih yang terbaik. Dia ada cara baik, cara sederhana. Jadi apabila mari suatu kejahatan dan keburukan, kita boleh tolak dengan berbagai-bagai cara. Tapi idfa' as-sayyi'ata, tolaklah kejahatan daripada dia. Sama ada kejahatan daripada tutur kata apa, tindak tanduk dia apa, rancangan jahat dia, tak kira lah. Billati hi ahsan, dengan cara yang terbaik. Bukan yang baik biasa, yang terbaik. Ini cara Tuhan ajar. Orang yang menyampaikan Quran dengan orang yang menentang Quran ni, cara Nabi ajar. Dan cara terbaik tidak ada lebih pada cara Nabi SAW. Dan cara para sahabat Nabi, kerana demo ni ngaji dengan Nabi, ia jakit sifat Nabi ke dia. Lepas tu kalau boleh tolak gini, jaya kita akan jaya. Dia tidak nyala, dia ranak. Api bila bertemu dengan air, dia kalah api, dia menyala. Kaedah dia. Jadi fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun, maka tiba-tiba saja apabila kamu boleh tolak kejahatan dengan cara yang terbaik, orang yang antara dia dengan kamu musuh ketat sebelum ni, ka'annahu waliyyun hamim, dia akan jadi seolah-olah kawan yang paling rapat. Dulu musuh paling ketat, bertukar jadi kawan yang paling rapat. Ini cara dia. Jadi cara ini Allah Ta'ala ajar kepada ahli Quran untuk menghadapi orang yang menentang Al-Quran. Cuma sifat ni Masya Allah, bukan setiap orang yang itu boleh belakang. Allah Ta'ala beritahu, wa ma yulaqah, tidak akan diberi sifat-sifat yang maha ini illa alladhina sabaru, melainkan orang-orang yang memiliki sifat tahan asal. Mereka memiliki sifat tahap sabar yang tahap tinggi. Dia latih sabar sampai tahap boleh sifat ni. Kalau sabar dia derajah ni, maka boleh segala. Jadi tidak diberi anugerah sifat seperti ini melainkan orang-orang yang betul-betul sabar dan tabah. Dan wa ma yulaqaha, dan tidak diberi sifat ini illa dzu hadzin azim, melainkan satu orang yang memiliki tuah yang sangat besar. Orang tuah tu, orang yang bakal jadi ahli syurga yang tinggi, tak boleh sifat ni. Jadi sifat ini tidak diberi melainkan orang yang ada memiliki sifat belajar sabar sampai tahap puncak dia boleh sabar, dan tidak diberi sifat seperti ini melainkan orang yang bertuah zu hazzin azim, yang punya tuah yang sangat besar. Jadi orang tua lah,
Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua. Amin. Jadi dalam perjalanan nak jadi ketua juga, cara-cara dia terhajar. Macam kita mikir kata Allah Akbar, nak jadi macam Nabi, siapa boleh pergi. Nak jadi macam sahabat Nabi, siapa boleh sahabat. Masing-masing bimbing apa. Sebab saya kata orang tua semua, Allah ajar cara. Untuk sampai ke arah itu, dia ada cara-cara dia. Dan cara-cara ni memang mudah pun. Orang yang boleh ikut dengan cara-cara mudah ni, maka dia akan dapat walaupun sepayah mana sekalipun sifat itu. Ini cara dia. Jadi wa imma matakid sini, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun. Dan sekiranya mengganggu kamu daripada syaitan, gangguan kemarahan. Dia masalahnya Allah Ta'ala nak apa? Masalah itu masalah. Jadi macam-macam. Marah menyebabkan dia gila. Tak pernah sama dalam kewangan dia. Jadi masalah nak kontrol marah masalah sekali. Sebab kita kadang-kadang masa kita marah tu macam-macam. Bawa kita sejuk, semua tak kenal. Sedar tapi lepas dah sejuk. Jadi masa marah panas-panas tu macam mana nak kontrol? Allah ajar. Sebab sabar ini hanya boleh dihayati atau boleh diamali oleh orang yang boleh tahan sifat marah. Dan memang payah pun. Allah Ta'ala ajar, sekiranya kamu diganggu, sekiranya kamu diganggu daripada syaitan ni, sifat kemarahan. Ya, kemarahan ni lah menyebabkan sabar manusia itu tidak lekang, tidak bertahan lama. Maka caranya mudah saja, ialah fasta'id billah, minta terus pertolongan dengan Allah Ta'ala. Orang yang mempunyai kuasa marah dan suka ni dalam genggaman dia, ya Allah, minta a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dengan mentadabbur akan makna ayat yang Allah Ta'ala sebut ni lah. Maka mudah saja minta cepat-cepat bantuan dan pertolongan kepada Allah yang Maha Esa, Allah yang boleh jaga jiwa manusia, yang boleh menyebabkan manusia tu boleh menahan kemarahan. Sebab innahu huwas sami'ul alim, kerana Allah lah dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Seperti mana kita dengar orang tu kata kita sakit hati, kita kena faham Allah lebih dengar lagi. Allah lebih dengar lagi. Maka dia dengar juga, bukan saja kita dengar saja. Dan Allah mengetahui dia di sabar hari akan jadi lagu mana, kita tidak tahu. Hari ni jadi musuh petang, 2-3 hari lepas ni jadi kawan rapat, mana tahu. Tapi Allah Maha mengetahui. Boleh jadi dengan sebab dia buat gitu gini ni, tujuannya ada daripada Allah Ta'ala, iaitu nak bagi pahlawannya. Kalau lah kita ajar Quran ni, orang mari semua macam berani belakang. Pahala sikit lah boleh. Quran macam bersih berani. Pergi jumpa orang tu gak takak, jumpa orang ni gak takak. Oh Masya Allah. Nah kita, masalahnya jadi positif, negatif. Kita orang ibu lagi. Tujuannya supaya orang yang menyampaikan Al-Quran ni boleh pahala banyak, boleh latih jiwa dia, memiliki jiwa yang sangat banyak, boleh pahala. Dengan cara Allah Ta'ala adakan asal garam dengan ada penentangnya, kata-kata yang tak sesuai, kata-kata yang menyentuh hati, semua sekali. Kita kena faham, ilmu Allah Ta'ala meliputi. Kadang-kadang dia nak beri pahala pada kita melebihi dia tanpa cara ni tak boleh. Sebab kadang-kadang manusia bila dia buat amalan jenis fi'il, dia boleh jadi riak, dia boleh jadi takabbur, boleh jadi macam-macam lah. Jadi pahala-pahala dia boleh buat ni kadang-kadang tidak ada nilai tinggi sangat. Nak beri pahala tinggi, iaitu Allah ada ke suasana ujian, dia boleh sabar. Memang sabar ni pahala tinggi. Ni Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya golongan sabar ni Tuhan beri pahala pada dia tanpa hitungan. Tak boleh nak kira betapa besar dan banyaknya ganjaran yang diberi di atas sifat sabar yang dimiliki oleh seseorang. Tidak seperti mana amalan-amalan yang dibuat seperti biasa. Jadi di atas ilmu Allah itulah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kita ingat Allah Ta'ala kata Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Dia lebih dengar lagi daripada kita, dan dia lebih tahu lagi daripada kita. Kenapakah penentangan seperti ini diadakan? Tentu sekali ada hikmah sebalik. Yang kedua, kita akan fikir, dia tu mahu kita ni, kita bila rugi kita? Orang menega ni, orang marah masa beli duit, apa tak? Beli juga akhir. Geng-geng bayar duit juga. Orang menega ni, dia nak marah, dia tak marah pun, dia kau ke mana pun nak beli barang kita, boleh duit. Orang menega bila dapat duit, orang marah, customer marah, kata marah, dia kira telah dapat. Sebab keuntungan itu dia nak memperolehi keuntungan itu dia nak.
Jadi apabila kita bertemu dengan golongan-golongan ni, memang dia cakap tu kemarahan tu menyebabkan hati kita jadi marah lah. Tapi kita fikir dalam-dalam, apa rugi kita? Apa kerugian? Sedangkan Allah janji pahala, Allah janji darjat. Dengan cara ni tidak boleh cara ni, kecuali dengan cara ni saja darjat akan jadi tinggi. Jadi pulangan kita untuk akhirat memang tak rugi sekali abu. Alik dia je rugi, alik kita utuh. Dia bagi kata tu dia rugi, kita bagi dengar utuh. Jadi fikir-fikir mari, ya tak ya juga boleh pahala. Jadi ini saja yang Allah akan ajar pada kita. Kita mulakan sikit kita sama.